InsyaAllah malam ni kita akan sambung tentang kitab berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Pertama sekali, sebab apa kita perlu mengetahui tanda-tanda kiamat? Yang pertamanya, untuk kita mengetahui kedudukan kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini, pengakhirannya, penghujungnya setakat ini di mana. Maknanya kayu ukur kita di dunia ini, umur dunia ini keseluruhannya, termasuk bumi, alam dan angkasa yang ada ni, ukurannya bila. Dan tanda-tanda kiamat ni kita boleh bahagikan kepada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dan bila kita sebut tanda-tanda kecil, ianya juga terbahagi kepada beberapa. Yang pertama, tanda-tanda kecil yang berlaku sekali sahaja. Seperti contoh, tanda kecil yang berlaku sekali sahaja adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Itu adalah tanda-tanda kecil. Dan juga kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda kecil juga yang berlaku sekali sahaja dan tidak akan berulang. Dan peristiwa bulan terbelah dua juga yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda kecil yang berlaku sekali sahaja. Dan ada tanda-tanda kecil yang berlaku mengikut zaman dan ianya konsisten. Seperti yang kita boleh lihat adalah banyaknya bangunan pencakar langit. Seperti mana yang kita tengok sekarang, bangunan pencakar langit ni daripada zaman berzaman, lagi-lagi zaman moden ini kita tengok yang paling tinggi setakat ini Burj Khalifa. Kita naik menara berkembar Petronas pun dah terlalu tinggi. Burj Khalifa ni tinggi dan ada lagi sekarang Bahrain ataupun negara-negara Timur Tengah ni sedang sibuk membina bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi, dan ia tanda-tanda yang konsisten, sentiasa ada. Bukannya bila bangunan pencakar langit tu telah ada kemudian dia akan roboh. Tidak, ia ada tanda yang berterusan. Seperti contoh lagi, tanda-tanda yang berterusan ni seperti kita tengok masa semakin singkat. Masa semakin singkat. Akhir-akhir ni kita tengok masa semakin laju je masa. Sedar-sedar dah nak puasa, sedar-sedar dah kahwin, sedar-sedar dah 5 orang anak. Kemudian kita hari ni nak tengok berkenaan dengan tanda-tanda, masih lagi dalam tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil, okey. Tanda-tanda kecil dia ada berlaku sekali sahaja, kemudian dia ada jenis yang konsisten, dan kemudian bila tanda-tanda kecil ini habis, dia akan berpindah kepada tanda-tanda besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat kesemua tanda kecil ini telah berlaku, akan muncullah tanda-tanda yang besar. Itu seperti tasbih ataupun tasbih yang terputus, dan tanda itu akan berterutan satu demi satu. Maknanya selepas tanda yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hari ini kita nak tengok tanda-tanda berkaitan dengan kiamat kecil, iaitu pasar-pasar berdekatan. Saya pernah menceritakan tanda-tanda kiamat berkaitan dengan masa menjadi singkat. Kemudian saya juga ada berkongsi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat mana manusia berpakaian tapi telanjang. InsyaAllah hari ini kita nak kongsi tentang pasar-pasar berdekatan. Pasar ni berdekatan. Tanda-tanda kiamat kecil. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la taqumus sa'ah hatta tadhharal fitanu wa yakthurul kadhibu wa tataqarabal aswaq. Tidak akan datang kiamat sehingga muncul pelbagai fitnah, banyak kebohongan dan pasar-pasar berdekatan. Bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pasar ni menjadi dekat, ulama hurai. Ulama hurai apakah yang dimaksudkan dengan pasar berdekatan. Bila kita tengok di zaman Rasulullah, untuk manusia pergi ke pasar ianya perlu berjalan kaki. Perlu berjalan kaki ataupun nak dapatkan bahan-bahan mentah, bahan-bahan dapur untuk makanan, boleh pergi ke pasar. Tetapi untuk mendapatkan barang-barang yang lebih berkualiti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu pergi ke Syam. Syam ni maksudnya Syria. Kena pergi ke Syam. Yang mana perjalanan untuk pergi ke Syam ni berbulan-bulan untuk mendapatkan sesuatu bahan ataupun perkara yang berkualiti. Yang keperluan, bahan keperluan yang kita nak perlu merantau jauh. Sebab itulah ketika bapa saudara Nabi Abu Talib pergi berniaga ke Syam, perjalanannya mengambil masa berbulan-bulan. Jadi bila melihatkan tanda-tanda kiamat ini, pasar berdekatan, kita tengok dari zaman ke zaman, daripada zaman ke zaman dan sehingga ke hari ini, kita lihat akses untuk kita dapatkan bahan-bahan keperluan kita ataupun bahan-bahan kehendak kita, ini tidak memakan masa yang lama. Sebagai contoh, kita tengok dulu sebuah kampung, kalau nak beli bahan makanan ke, bahan mentah ke, perlu pergi ke kedai runcit. Kedai runcit di mana? Di Pekan. Jadi pusatnya adalah di Pekan. Tak kiralah Pekan Banting ke, Pekan Nilai ke, pusatnya di situ. Tapi hari ke hari kita tengok dalam sebuah taman pun ada kedai-kedai runcit di sekitarnya. Maknanya tidak perlu pergi lagi ke Pekan, tapi ada di kawasan sekitar kita kedai-kedai runcit kecil. Dan bila kita dalami lagi maksud ini tentang pasar-pasar menjadi dekat ini, di zaman ini, apa saja keperluan kita tidak perlu pergi ke mana-mana. Handphone kita, internet kita boleh akses untuk nak beli apa sahaja di akhir zaman ni. Sebagai contoh, kita nak beli meja, nak beli perabot, nak beli TV, semuanya ada akses tu. Seperti apa? Kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada GoShop, kita ada apa-apa saja akses. Hari ni order, esok dah sampai. Hari ni kita nakkan sesuatu, esok boleh sampai. Sehingga kan nak beli barang basah pun, ikan, ketam, pari, udang dan semua tu boleh diakses melalui, kita boleh order melalui telefon saja dan boleh dihantar ke rumah. Inilah maksud yang kita perlu tahu. Bila zaman ni berlaku, bila pasar menjadi dekat ini, di zaman kita, di zaman sekarang ini, lagi-lagi di musim COVID ni, banyak akses kita boleh. Semua orang datang ke rumah kita, hantarkan barang yang kita order. Bila-bila saja kita dah tak perlu pergi ke kedai. Kita dah tidak perlu pergi. Contoh, kalau kita nak beli barang-barang Adidas, kita boleh beli. Kita tengok saja laman web, kita order, akan sampai ke rumah kita. Apa saja yang barang yang kita nak. Lampu, skru, perkara yang remeh-temeh pun ada di dalam handphone kita kalau kita nak order. Dan ianya memang akan sampai di rumah kita. Jadi bila kita mendengarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini 1400 tahun dahulu, benarlah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat ini telah pun berlaku. Ini bukannya perkara yang salah. Kalaupun kita dapat akses tu, tak ada salah.
Kita beli online tak ada salah. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu tanda kiamat ni dah berlaku. Dah berlaku. Mungkin di zaman Rasulullah para sahabat kebingungan. Kenapa kata pasar berdekatan sedangkan kami perlu ke kota Mekah, kami perlu pergi ke tempat mana pusatnya, di situlah jual beli berlaku. Kita perlu pergi ke Syam. Tapi bila kita yang duduk di zaman ni mendengarkan hadis ni, kita kata, ya Rasulullah, benar, pasar ni memang dekat. Bukan dekat, malah pasar ini ada di dalam rumah kami ya Rasulullah. Kami boleh order dan sampai mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kadang tempat tu jauh tapi boleh hantar sampai sehari saja. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud pasar-pasar menjadi dekat dengan kita. Bila kita tengok, oh, tanda-tanda kiamat ni dah berlaku. Untuk apa? Untuk apa kita belajar mengenai tanda-tanda kiamat? Untuk kita mengetahui kedudukan kita di dunia ini, kedudukan umur dunia ini. Umur dunia ini dah terlalu lama. Satu hari Rasulullah pergi naik Isra' Miraj. Rasulullah melihat wanita tua tapi memakai perhiasan yang hebat. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu? Itulah dunia. Sangat tua tapi dia hiasi dengan hiasan yang cantik. Itulah dunia yang kita duduk sekarang. Sangatlah berusia dan tua, tapi kita selalu tertipu dengan perhiasan yang ada di dalam dunia ini dan menyangka kehidupan ni masih lagi lama. Kita masih muda lagi. Jadi bila kita dah tahu perkara ni untuk apa, bukanlah lepas ni kita kena berhenti kerja. Berhenti kerja, dah tak perlu dah duduk je kat masjid, baca Quran. Itu memang perkara yang perlu kita lakukan. Kata Rasulullah, jalani sahaja kehidupan di dunia ini seperti biasa. Tunaikan tanggungjawab kepada Allah, kepada Rasul, kepada apa yang kita pertanggungjawabkan. Semoga apa yang kita dengar ni, kita dapat amal dan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita. Yang baik daripada Allah dan yang buruk, yang lemah, yang jahil adalah daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.